Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Ini Nasional 5 edisi 17 Disember 2015. Berikut tumpuan hari ini. Aset ditambah perkukuh kawalan keselamatan di Eskom. Melaka larang penggunaan beg plastik dan bekas polistiren. Dan penduduk lega Jambatan Sungai Galas siap. Seperti biasa, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri dimulakan dengan Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Diikuti Sabah bersama dengan Asli Ismail dan juga hari ini kita juga akan bersama Sharmila Rastam dari Pulau Pinang. Semuanya selepas ini. Aset bagi memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Eskom akan ditambah dalam usaha meningkatkan komitmen anggota menghalang pencerobohan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi yakin antara aset yang mula ditambah termasuk radar yang lebih luas, liputannya, helikopter tempur dan pesawat tanpa pemandu drone. Oleh demikian, kesiapsiagaan bukan saja dari segi omnipresence tetapi juga dari segi aset dan peralatan bagi mempertahankan kedaulatan negara kita, khususnya untuk bumi Sabah dan persisiran sekitar 1,700 km pantai yang di bawah tanggungjawab Eskom ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat peringkat tertinggi mengenai projek pembangunan serta perolehan bagi kegunaan Eskom di kawasan Ezon Sabah di Putrajaya. Kesiapsiagaan ini tidak hanya retorik atas kertas kerja sahaja tetapi dilakukan bagi pemantauan berterusan. Mesyuarat juga memberi tumpuan kepada penggunaan aset sedia ada dan memantau kekurangan dalam aspek kawasan di Ezon ketika ini agar lubang pencerobohan dapat ditutup. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad dan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Penyelarasan serta persefahaman program antara agensi keselamatan yang terlibat dengan Eskom mampu memberi jaminan keselamatan kepada rakyat Sabah. Kerana kita mahu memberikan jaminan keselamatan kepada rakyat Sabah keseluruhannya, bahawa agensi penguatkuasaan bersungguh-sungguh mengusahakan dan mempertahankan negara. Oleh demikian, Akta MKN yang sedang diperbahaskan di Dewan Negara sekarang ini ada kaitan secara langsung dalam perkara ini dan tidak ada tujuan langsung untuk Akta MKN ini mengambil alih kuasa mana-mana kekuasaan yang sudah ada. Dia ini dibuat untuk kawasan keselamatan seperti Ezon ini saja. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat peringkat tertinggi mengenai projek pembangunan serta perolehan bagi kegunaan Eskom di kawasan Ezon Sabah di Putrajaya. Komander Eskom yang baru dilantik Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid berikrar untuk meneruskan aspek keselamatan di Sabah seperti yang telah ditetapkan sebelum ini dan berusaha melakukan yang terbaik. Meneruskan apa yang telah kita kata diamanatkan. Kita dalam visi ini kita telah pun ditetapkan oleh kerajaan tentang keselamatan, kesepadanan, keselamatan di kawasan S-Zone dan sebagainya. Itulah kita meneruskan apa yang telah pun dibuat oleh Datuk Rashid. Malah Ketua Pegawai Eksekutif Eskom Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan pula akan memastikan tanggungjawab besar ini digalas sebaiknya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi kepercayaan tinggi kepada saya untuk mengambil alih tugas selaku CEO Eskom yang mana bagi saya merupakan satu cabaran yang besar dalam karier saya dan juga merupakan satu tanggungjawab yang perlu saya penuhi dengan sebaik mungkin dan insyaAllah saya akan cuba buat baik sehabis mungkin supaya Eskom dapat berjalan dengan lancar.
Sementara Pengarah Pembangunan Sabah Ruji Ubi melihat segala perancangan dan pembangunan melibatkan Sabah akan dilakukan dengan lebih mantap. Perbaikan 94 buah bot yang di-refurbish. Kemudian telah berjaya membuat perolehan 92 bot baru untuk meningkatkan kesiapsiagaan pihak Eskom dari segi menjaga keselamatan negara. Sebagai tanda sokongan ke arah pendamaian serta keamanan antara 34 Pakatan Negara Islam, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dijangka mengadakan lawatan ke Arab Saudi awal tahun depan. Melalui lawatan berkenaan, Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN turut diundang bagi menzahirkan tanda sokongan terhadap penentangan kumpulan pengganas ke atas negara-negara Islam. The fight against militancy and ISIL, we are very comfortable with because it is real. And it's something that we have managed to galvanize the support of 10 ASEAN countries united against ISIL. So for 10 ASEAN countries, what is just one voice in Malaysia giving support to this Saudi initiative? Dalam pada itu, beliau turut menegaskan lawatan berkenaan bukan atas dasar ketenteraan, sebaliknya lebih kepada membincangkan isu ancaman IS. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Convocation Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera Perhebat Siri 2 2015 di Kem Sungai Buloh, Selangor. Turut hadir Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Datuk Zulkifli Zain dan Pengerusi Perhebat Lieutenant General Datuk Sri Abdul Aziz Ibrahim. Terdahulu, Datuk Sri Hishamuddin menyampaikan diploma dan sijil kemahiran kepada 729 pelatih perhebat yang telah menamatkan kursus dalam bidang masing-masing. Melaka menjadi negeri pertama melarang penggunaan beg plastik dan bekas makanan polistiren di semua pusat membeli belah dan premis makanan bermula tahun hadapan. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa tempatan PBT. Esko Pelajaran, Pengajian Tinggi, Sains dan Teknologi, Teknologi Hijau dan Inovasi, Datuk Yunus Husin berkata, langkah berkenaan diambil bagi menjaga kepentingan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Kerajaan mengalahkan kita gunakan pembungkusan berdasarkan biodegradable yang boleh terurai dalam tempoh 80 hari. Dan ianya akan menyelesaikan banyak masalah tersumbat di sistem perbaikan parit, sungai dan sebagainya, dan menyusahkan kita. Tapi kalau gunakan bahan berdasarkan biodegradable ini, 180 lagi dah selesai. Beliau menjadi tetamu rancangan radio Melaka FM. Kerajaan negeri melalui Perbadanan Teknologi Hijau Melaka telah mengeluarkan notis larangan penggunaan beg plastik dan polistiren kepada mereka yang terlibat. Pengusaha pasaraya, kedai runcit dan penjaja juga tidak dibenarkan membekalkan beg plastik kepada pelanggan. Sementara itu, Pensyarah Alam Sekitar Universiti Kuala Lumpur, Dr. Nadia Razali menjelaskan penggunaan polistiren boleh menghalang kesuburan. Ada juga kajian daripada negeri Jepun dan juga negeri Barat mengatakan juga penggunaan polistiren berlebihan ataupun pencemaran styrene ke dalam badan ni boleh membuatkan masalah kesuburan. Antara lelaki dan juga perempuan. Justeru beliau mengingatkan masyarakat agar lebih prihatin terhadap kesihatan dan menghindarkan diri daripada menggunakan polistiren. Lebih 3,000 penduduk di 2 kampung di Dabung, Kuala Krai, Kelantan kini boleh menarik nafas lega apabila jambatan bernilai 30 juta ringgit yang menghubungkan kedua-dua kampung siap sepenuhnya dan dibuka untuk kegunaan penduduk. Kedua-dua kampung itu ialah Kampung Kandek dan Kampung Biak yang terletak di tebing Sungai Galas. Dengan siapnya jabatan sepanjang 250 meter yang merentas Sungai Galas ini, penduduk tidak lagi perlu meninggalkan kenderaan mereka di kampung seberang sebelum menggunakan khidmat perahu atau bot galah untuk menjalankan aktiviti harian termasuk menghantar anak-anak ke sekolah selain menjual hasil getah. Bagi memberi lebih keselesaan kepada penduduk, jalan raya sepanjang 2.5 km sedang dibina bagi menghubungkan laluan dari jambatan berkenaan ke Sekolah Kebangsaan Biak. Kru RTM Kelantan ke Kampung Biak mendapatkan reaksi penduduk terhadap pembinaan jambatan ini setelah sekian lama bersusah payah membuat kerja-kerja harian. Di sini saya nak ambil wakil kepada penduduk, saya nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada watak-watak yang terlibat secara langsung dari segi pembinaan jambatan ini. Terutama sekali agensi Kesda yang terlibat secara langsung,
Adun Dabun Datuk Haji Ramzi Abdul Rahman yang juga terlibat secara langsung, dan juga pada petugas-petugas kerja ketua lah, dan juga pemimpin-pemimpin di Kampung Biak ni yang selama ini berusaha untuk mendapatkan jambatan ni. Sebelum ada jambatan ni, sebelum ada jambatan ada kan, susah benar lah. Ni syukur alhamdulillah lah. Masa dulu anak pacik kecil-kecil lagi. Saya darjah 1 tu sekolah dapur, siapa ke menengah sekolah dapur pukul 5 subuh tu. Pak Cu bangun lagi atas ke motor galah dapur je. Masa tak ada jambatan ni payahlah kita anak sekolah ke gapo ke, tanya ada program luar gapo tu payah untuk kita nak gilah, jadinya kena ibu bapa pergi atas. Lah ni kira senang, kira kalau ada jambatan ni kita nak pergi pun pakai pergi ikut jambatan gitu jelah. Pani mudah mari lah ni untuk masa depan anak-anak sekolah ada sini, klinik. Kira jambatan budak boleh pergi sekolah dengan motor sendiri ya. Tak susah macam cekak dululah. Jambatan berkenaan dibina Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar, sejak 2 tahun lalu menggunakan peruntukan Kementerian Kemajuan Alam Bandar dan Wilayah. Kampung Sulut, Sungai Pinang di Pulau Pinang bakal menerima nasib serupa dengan beberapa kampung tradisi di negeri itu akibat pembangunan yang dirancang pemaju swasta. Kebimbangan disuarakan penduduk memandangkan khabar angin mengenainya mula tersebar. Sebelum ini, penduduk menerima surat kaji selidik dari pihak berkuasa tempatan PBT Jun lalu berhubung cadangan pembangunan di kawasan berkenaan. Melihat kepada perkembangan itu juga, UMNO Pulau Pinang merancang untuk membantu penduduk dengan mengadakan perbincangan bersama MBPP. Penduduk memang membantahlah. Membantah, tapi pihak majlis hantar survey PwC yang woman tu kan, yang buat survey tu di Tali.com, hantar tu pun untuk buat survey di sini. Tapi dalam survey tu pun kita dah pun menolak melalui khariah. Kita telah pun menolak cadangan tu lah. Kita tak setuju dengan pembangunan di kawasan ni. Kampung yang terletak atas tanah Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP, mempunyai 204 unit rumah teres termasuk 102 rumah. Penduduk yang menyewa cuba membeli rumah masing-masing sebelum ini, namun proses tuntutan jual beli terhenti sebaik kerajaan DAP mengambil alih pentadbiran negeri. Kampung Selut melibatkan lebih 5,000 penduduk dihuni sejak tahun 60-an. $6,924 botol cecair vape bersama dengan 190 unit peranti dan aksesori vape dirampas pihak berkuasa dalam serbuan pertama di 3 premis dekat Johor Bahru Selasa lepas. Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad, memaklumkan 4 individu termasuk pemilik dan penjaga premis berusia antara 23 hingga 70 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Tindakan terhadap mereka akan diambil mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Justeru, peringatan turut diberikan kepada mana-mana pihak yang mempertikaikan tindakan pihak berkuasa. I think I want to make it clear lah, because of yesterday was that seolah-olah challenge kita. Tak? As I say, ignorance of the law is not. Dia kena faham undang. Don't just talk. Presiden ikhlas tu. Jangan hanya bercakap. Fahamlah. Banyak undang-undang ni. And we, police as the leading enforcement agency, we take the lead. Saya pergi kepada undang-undang yang ada. Di bawah tersedia already. 1952 Poison Act. So benda ni nikotin. Dan kebetulan pula kesalahan tak ada lesen nak menjual dan sebagainya. So nak proper business, mintalah lesen. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai rampasan vape di Ibu Pejabat Kontingen IPK Johor Bahru. Hasil operasi, pihak polis mendapati terdapat beberapa kesalahan dilakukan peniaga terbabit seperti kesalahan menjual cecair vape dipercayai mengandungi nikotin. Mereka juga melakukan kesalahan tidak meletakkan tanda harga yang mana boleh dikenakan tindakan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK.
Selain menjalankan perniagaan tanpa lesen serta mempamerkan iklan tanpa lesen di bawah Undang-Undang Kecil Pelesinan Trade, Perniagaan dan Perindustrian 2004. Operasi julung kali ini melibatkan pelbagai agensi seperti Kementerian Kesihatan, Cawangan Farmasi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dan Kastam Negeri. Terengganu meneruskan bantuan persekolahan sesi tahun hadapan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. 10 juta ringgit disediakan untuk diagihkan kepada 100,000 pelajar bagi meringankan beban keuangan mereka dalam membuat persediaan sebelum membuka sekolah. Bantuan tersebut bagi meringankan beban keluarga, khususnya mereka yang mempunyai tanggungan ramai. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman menjelaskan bayaran mula dibuat minggu hadapan. Keluarga yang nama mereka tercicir tidak perlu risau kerana tempoh rayuan boleh dibuat sehingga tahun hadapan. Dah tentu dah menjadi kebiasaan apabila kita laksanakan bantuan ini sudah pasti ada yang tercicir. Jadi jangan bimbang kerana yang tercicir ini selepas ini kita akan buka untuk buat rayuan. Jadi tak ada masalah. Dan bantuan ini akan diberi sepanjang daripada minggu depan sampai akhir sepanjang tahun 2016. Datuk Seri Ahmad Razif memberitahu media di Kuala Terengganu. Tambahnya, setiap pelajar menerima RM100 seorang dan hanya dihadkan kepada 2 pelajar sahaja untuk sebuah keluarga berpendapatan bawah RM2,000 sebulan. Antara bantuan diberikan termasuk pakaian seragam sekolah, kasut dan lain-lain peralatan. Sementara itu, seramai 1,100 pelajar sekolah rendah dan menengah dari Dewan Undangan Negeri Dun Seberang Takir, Kuala Nerus, Terengganu menerima sumbangan daripada PLAS Malaysia Berhad PLAS. Pelajar-pelajar terpilih adalah dari keluarga kurang berkemampuan. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Kembali ke Sekolah PLAS ini mensasarkan keseluruhan 10,000 pelajar di lokasi terpilih di seluruh negara melibatkan peruntukan RM2 juta. Di Dun Seberang Takir ini melibatkan peruntukan RM220,000. Para pelajar menerima kelengkapan sekolah ini antaranya beg, alat tulis, 2 pasang pakaian seragam sekolah, sepasang kasut dan sepasang pakaian sukan. Sumbangan disampaikan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman yang juga adun kawasan berkenaan di Stadium Tertutup Kompleks Negeri di Gong Badak. Turut hadir Pegawai Eksekutif PLAS Malaysia Berhad Datuk Norizah Abdul Hamid. Sebab kita nak cuba agihkan sebelum buka sekolah kan. Jadi kita dah banyak tempat dah di tempat-tempat lain sebab kita ada 12 lokasi semuanya. Jadi lebih pada separuh kita dah agih dah. Sumbangan ini sudah pastinya membantu ibu bapa khususnya yang berpendapatan rendah dan mempunyai anak yang ramai menyediakan kemudahan persekolahan untuk anak-anak mereka. Alhamdulillah, sama mana saya pun bertemu syukurlah apa yang dibagi pun. Gitulah. Kata-kata pendapatan kita pun, nelayan pun, kita dah siapkan untuk anak-anak sekolah ni lebih awal lagi lah. Kalau nak mengharap hari ni, besok hari dapat, esok dapat, belum tentu lagi. Sangat gembira. Suka seronok lah. Budak-budak ni lebih lagi. Dia kata hak dia punya dia lah. Maknanya abang tu tak boleh lah ambil dia. Terima kasih lah kerana Kak Budih ni batu wang ni Jadi 5 orang tahun. Kuranglah beban sikit. Jadi biar boleh gaji tu boleh belanja. Taklah beli baju kain lagi. Gitu je lah. Program Kembali ke Sekolah masuk tahun kedua ini merupakan salah satu daripada program berteraskan komuniti dilaksanakan PLAS dalam membantu meningkatkan kualiti masyarakat di Malaysia. Belum ada rancangan untuk memperkenalkan skim atau bantuan khas untuk tambang perkhidmatan bas sekolah bagi ibu bapa atau penjaga yang mempunyai lebih 2 anak menaiki pengendali bas sekolah yang sama. Namun ibu bapa boleh berunding dengan kontraktor perkhidmatan bas sekolah bagi mendapatkan diskaun tambang.
Ini kerana menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri, kadar tambang bas sekolah ditetapkan melalui proses diregulasi bermaksud SPED tidak lagi menetapkan harga siling yang boleh dikenakan oleh pengendali bas sekolah. Penetapan kadar tambang bas sekolah adalah ditetapkan melalui rundingan dan persetujuan di antara pengendali bas sekolah dan juga ibu bapa atau penjaga. Harga yang dirundingi dan ditetapkan adalah suatu harga yang mampu dibayar oleh ibu bapa atau penjaga murid. Ini kerana sekiranya pengendali bas sekolah ingin mengenakan harga yang tinggi dan tidak menasabah, ibu bapa atau penjaga akan beralih kepada pengendali yang lain. Terdapat kesan-kesan positif secara langsung dan tidak langsung hasil daripada pelaksanaan diregulasi tambang ini, seperti permohonan permit bas sekolah yang terus meningkat dan kurangnya aduan mengenai perkhidmatan bas sekolah. Kaedah rundingan itu memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak sekaligus meningkatkan bilangan pelanggan pengendali yang dapat mengurangkan kos operasi. Perkhidmatan yang ditawarkan juga lebih terbuka seperti menggunakan kenderaan yang lebih selesa dan selamat mengikut kemampuan ibu bapa. Nancy Shukri menjawab pertanyaan Senator S. Begum Ayen Perumal. 52.9% sekolah luar bandar di Kedah kini mendapat manfaat program Kedah e-Tutor. Dia diyakini mampu diperluas ke semua sekolah luar bandar apabila peruntukan RM1 bilion melalui rancangan Malaysia ke-11 RMK11 dilaksanakan sepenuhnya. Capaian internet yang laju di kawasan luar bandar membantu golongan berkenaan meningkatkan taraf pendidikan masing-masing setaraf dengan pelajar di bandar. Memang KAT di luar bandar saja. Di kawasan bandar okey. Sebab itulah saya bangkit dalam syarat MMK supaya kerajaan melihat untuk kawasan-kawasan yang disebutkan tadilah, Padang Tegak, Sik Baling dan juga Pendang ni yang perlu untuk kita meningkatkan lagi, iaitu dari segi capaian internet. Pengerusi Jawatankuasa Penerangan Pembangunan Luar Bandar Pembasmian Kemiskinan Kedah, Datuk Muhammad Tajuddin Abdullah menyatakannya selepas menyampaikan bantuan pakaian sekolah DUN Januari DC. 403 buah sekolah rendah di luar bandar menggunakan kemudahan Kedah e-Tutor, manakala bagi sekolah menengah luar bandar 115 buah memanfaatkannya. Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani Zakaria menegur sesetengah ulama' berkepentingan di negara ini yang lebih menjaga jawatan ketika menjalankan tanggungjawab mereka kepada masyarakat. Ini kerana rakyat masa kini tidak percaya pada ulama' ikoran pandangan perbezaan politik. Jelas Mufti Perak Tan Sri Dr. Harusani meskipun mempunyai pelbagai parti politik Islam dan Melayu, rakyat Malaysia khususnya umat Islam masih kurang menjaga perpaduan. Semua pihak mestilah berfikiran waras, bukan tujuan politik semata untuk untuk kepentingan diri atau kepentingan satu puak, tapi adalah untuk kepentingan sebuah negara. Itu yang penting kita buat. Demikian antara kandungan ucapannya. Beliau bertajuk perpaduan ummah dan kepentingannya daripada perspektif ulama' pada Multaqa Serantau Anjuran Alumni Al-Azhar di Ibu Negara. Tambahnya, ulama' mencari tempat rujukan pelbagai topik dan isu masyarakat. Beliau juga mahu ulama' menghentikan perbalahan agar kesatuan ummah diperkukuhkan sepanjang masa. Hotel pertama di Perlis berstatus halalan thayyiban daripada semua aspek termasuk perkhidmatannya bakal dibina di Kangar. Hotel bertaraf 3 bintang bercirikan Islam itu bakal menampung keperluan bilik penginapan dan tempat persidangan yang semakin meningkat. Hotel Al-Kausar setinggi 8 tingkat dengan kos RM17 juta bakal dilengkapi dengan 120 bilik serta 2 bilik persidangan yang boleh memuatkan sehingga 550 orang. Ia sebagai pemangkin kepada sektor pelancongan khususnya domestik, memandangkan Perlis ini hanya memiliki kira-kira 300 bilik hotel penginapan. Keunikan binaan dan perkhidmatannya dijangka dapat menarik lebih ramai pelancong bermalam di negeri itu. Bukan hanya setakat fasadnya tetapi juga perkhidmatannya nanti juga akan bercirikan Islam. Jadi ini perkhidmatan halalan thayyiban. 100%
berteraskan Islam. So saya rasa ini adalah merupakan yang pertama lah. Menteri Besar Datuk Seri Azlan merasmikan Majlis Pecah Tanah Pembinaan Hotel Al-Kausar oleh Yayasan Islam Perlis di Kangar. Hotel itu dijangka siap dan dapat beroperasi pada Jun 2017. Ia merupakan salah satu usaha yayasan mengembangkan sektor ekonominya. Sebanyak 74 bot nelayan asing dikesan menangkap ikan di perairan negara secara haram sepanjang tahun lalu. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Nogeh Gumbek memberitahu 46 daripadanya adalah nelayan Vietnam, 19 dari Indonesia, 8 dari Thailand dan 1 Filipina. Jelasnya, kementerian komited menangani kes penangkapan ikan di luar kawasan yang dibenarkan bukan hanya melibatkan bot nelayan asing, malah nelayan tempatan. Bagi mengatasi aktiviti tangkapan ikan haram di perairan jiran, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Perikanan Malaysia telah mengambil langkah-langkah seperti berikut. Pertama, mensyaratkan pemasangan alat Mobile Transceiver Receiver Unit MTU khususnya ke atas vessel penangkapan ikan laut dalam zon C2. Kedua, pemantauan melalui sistem satelit iaitu Vessel Monitoring System. Dan ketiga, meningkatkan aktiviti penguatkuasaan bersama agensi-agensi penguatkuasaan yang lain khususnya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Mana-mana vessel yang didapati keluar dari perairan Malaysia tanpa kebenaran atau mendaratkan ikan di negara jiran, ia telah melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan tahun 1985 dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Ketika ini, Jabatan Perikanan hanya melesenkan vessel penangkapan ikan di Zon A, B, C dan C2 iaitu di perairan Zon Ekonomi Eksklusif Negara yang berkeluasan 379,820 km persegi dan kawasan pantai sepanjang 4,675 km. Selain itu, kementerian bercadang untuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan agensi lain bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan aktiviti nelayan di perairan negara. Beliau menjawab soalan Senator Datin Rahimah Muhammad. Mengesyorkan agar Akta Perikanan Bekas Timbalan Pengerusi DAP Selangor, T. Chandra Mohan mengangkat sumpah menyambung tugas sebagai Ahli Dewan Negara bagi penggal kedua hari ini. Manakala bekas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Noor Manuti dilantik untuk kali pertama bagi tempoh 2015-2018. Majlis angkat sumpah diadakan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang sebelum persidangan Dewan bermula pagi tadi. Senator Chandra Mohan adalah mantan Ahli Majlis Perbandaran Kajang, juga merupakan Ahli Panel Mahkamah Perusahaan. Sementara itu, Senator Dr. Muhammad Noor adalah mantan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Pusat Pendidikan Lanjutan dan Khidmat Masyarakat dari tahun 1990-1999. Kini beliau memegang jawatan sebagai Pegawai Dasar Agama Menteri Besar Selangor. Mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ahli Dewan Negara untuk tempoh sehingga 2018. Kedua-dua senator yang mengangkat sumpah hari ini bertekad untuk memberikan khidmat dan komitmen tinggi dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Saya masih akan meneruskan dengan membangkitkan isu-isu yang saya rasa penting kepada rakyat. Saya akan masih menimbulkan without fear of favor. Saya akan berusaha untuk menjadi seorang anggota Dewan Negara yang konstruktif dan dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara, dan yang paling penting adalah dapat mewakili rakyat untuk menyuarakan pandangan-pandangan rakyat di peringkat akar umbi. Saudara, Nasional 5 diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Nampaknya rakan penyampai Damia telah pun bersedia untuk laporan berita dari Sarawak. Silakan Damia. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Miri bermula esok.
Sepanjang lawatan tersebut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Panjang Long Bemang, Telang Usang pada 11 pagi. Manakala pada 11 petang beliau akan menghadiri program serupa di Rumah Hillary, Jungang, di Long Ijoi Tinja. Timbalan Perdana Menteri juga akan menyempurnakan majlis pecah tanah Masjid Kampung Kululu Jaya di Lambe sebelum hadir di majlis makan malam semua kaum di Miri. Sementara itu, keesokan harinya beliau akan merasmikan sambutan Hari Imigresen Malaysia yang berlangsung di Bandara Miri sebelum berangkat pulang ke ibu negara pada 11 petangnya. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satem hari ini menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jeneral Republik Rakyat China yang akan berpindah, Liu Quan. Majlis kunjungan hormat itu berlangsung di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Malaysia Putrajaya Kuching. Turut hadir Isteri Ketua Menteri, Datin Patinggi Datuk Jamilah Anu dan Isteri Konsul Jeneral Sun Sia. Kunjungan bertujuan mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Ketua Menteri atas kerjasama dan sokongan semasa Konsul Jeneral itu bertugas di Sarawak. Beliau yang juga lebih 2 tahun di Sarawak akan berpindah ke Republik Vanuatu pada 8 Januari depan untuk menggalas tanggungjawab sebagai duta China di Republik tersebut. Penghuni Pusat Rawatan dan Pemulihan Dadah CCRC perlu diberi peluang bagi menjalani kehidupan baru. Menteri Muda Pembangunan Belia, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana setelah tamat menjalani pemulihan kelak, mereka juga akan menjadi sebahagian daripada penyumbang kepada pembangunan negara serta tonggak masa depan keluarga. Sokongan daripada masyarakat dan ahli keluarga penting bagi memastikan mereka tidak lagi terjebak dengan penagihan dadah. Beliau berkata demikian semasa program kebergantungan dan sambutan pra-Christmas CCRC di Kuching. Sementara itu, berkata pada sidang medianya, Dato' Abdul Karim memberitahu kesan penyalahgunaan dadah jenis sintetik atau amphetamine type stimulant ATS seperti pil kuda, syabu dan ekstasi menunjukkan kesan yang lebih teruk kepada penagih. Penyalahgunaan dadah jenis ini akan mengakibatkan keadaan mental tidak stabil, hilang kawalan diri, bertindak agresif dan bertingkah laku ganas serta mengalami gangguan emosi. Populariti Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem dalam kalangan rakyat Sarawak menjadi salah satu cabaran kepada para ahli Dewan Undangan Negeri ADUN bagi meraih kepercayaan rakyat di negeri ini. Adun Semop Abdullah Saidul memberitahu bagaimanapun situasi tersebut bukan penghalang bahkan menjadi penyuntik semangat kepada mereka dalam melaksanakan tugas dengan baik selari dengan kepimpinan Ketua Menteri. Beliau yang juga pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional Negeri BNBBC berucap pada Majlis Makan Malam Mesra BNBBC di Bandaraya Kuching. Justru setiap calon perlu bersedia memikul tanggungjawab dan yakin dapat meraih kemenangan dalam pilihan raya negeri akan datang. Turut hadir Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem serta isteri Datin Patinggi Datuk Jamilah Anu, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Afriz Jabu, Menteri-Menteri Kabinet, para ADUN serta ahli-ahli sebati. Majlis Perbandaran Padawan MPP akan membantu memperluas program akhiri zaman miskin Satu Azam di seluruh kawasan pentadbirannya. Pengerusi MPP Loh Kechiang berkata ia merupakan langkah bagi membantu golongan kurang berkemampuan meningkatkan pendapatan keluarga masing-masing. Jelasnya tahun ini saja program tersebut telah berupaya membantu 12 keluarga di kawasan pentadbiran MPP dengan pelbagai jenis bantuan yang berupa peralatan mesin, kelengkapan jualan dan perkhidmatan. To ensure that Padawan Municipal Council receive this allocation so that we can continue to help our people. Beliau memberitahu demikian ketika melawat peserta program Satu Azam Serojah Libek dari Kampung Bumbok, Padawan. Serojah memulakan perniagaan selepas menghadiri kursus motivasi dan kecekapan kewangan di bawah program Satu Azam. Beliau berniaga burger sejak Oktober lepas dan telah berjaya meraih keuntungan sejumlah RM600 pada bulan tersebut. Sejumlah lebih RM93,000 telah disalurkan oleh kerajaan bagi melaksanakan program Satu Azam di bawah kendalian MPP sepanjang tahun 2015. Majlis Bandaraya Miri MBM menyokong penuh sebarang penganjuran aktiviti amal di bandaraya itu dalam usaha mempromosi Bandaraya Miri sebagai destinasi pelancongan. Menurut Datuk Bandar Miri Lawrence Lai, sebagai contoh pelbagai jenis larian amal yang dianjurkan di Bandaraya Miri dilihat semakin popular dan diminati masyarakat setempat. Jelasnya ini dapat memudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian pada sidang media larian Imperial 2016 anjuran bersama Bulatan Park Runners Club di Miri. Katanya sebagai daripada yuran pendaftaran ini akan disalurkan kepada 5 buah pertubuhan di Miri.
Antaranya Persatuan Diabetes Miri, Pusat dalam Komuniti PDK Piasau dan Persatuan Penjagaan Paliatif Malaysia, Cawangan Krokop. Kira-kira 5,000 peserta dijangka mengambil bahagian dalam larian yang berlangsung pada 6 hari bulan Mac tahun depan. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita bersama Asli di Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih Damia di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penduduk di Kudat, iaitu antara daerah di negeri ini yang diramal menerima tempias taufan melur, masih menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Penolong Pegawai Daerah Pembangunan Kudat, Thomas Jalin, bagaimanapun menasihatkan penduduk khususnya nelayan agar sentiasa berjaga-jaga dan mengikuti perkembangan serta arahan pihak berkaitan. Thomas yang ditemui RTM di Pejabat Daerah Kudat berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kudat sentiasa memantau dan bersiap sedia menghadapi sebarang situasi luar jangka. Akan menggerakkan juga Jawatankuasa ini melibatkan anggota keselamatan lah, seperti polis, Jabatan Bomba dan juga Jabatan Pertahanan Awam, itu rela, dan juga JPAM, pejabat daerah, dan juga hospital dan kesihatan lah, dan juga jabatan kebajikan. Siap sedialah sekiranya ada berlaku kemungkinan lah kan kejadian ini tiupan melur naik. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati perkhidmatan feri yang merupakan pengangkutan utama penduduk dari Kudat ke Pulau Banggi tetap beroperasi seperti biasa, berpandukan arahan semasa Jabatan Laut mengikut keadaan cuaca. Selain perairan Kudat, Jabatan Meteorologi turut meramalkan perairan pantai barat dan pedalaman Sabah menerima tempias taufan melur yang melanda Filipina Isnin lalu. Perpaduan rakyat adalah kunci bagi Malaysia untuk mencapai status negara maju. Justru, sebarang percubaan luar untuk menyemai rasa tidak percaya dalam kalangan masyarakat berbilang kaum perlu dihalang. Ketika menegaskan perkara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup turut memberi amaran mengenai bahaya sentimen dan isu-isu sensitif yang dibangkitkan kumpulan dan individu tertentu untuk mewujudkan perpecahan dalam kalangan rakyat demi agenda sendiri. Semua pihak juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan maklumat yang disebarkan melalui internet, sebaliknya menggunakan media sosial secara positif dan bijak. Tan Sri Kurup berkata demikian pada majlis pelancaran hari kedua Festival Sambutan Krismas Gaya ke-11 bertemakan Malam Perpaduan di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengunjung menyifatkan festival ini amat bermakna bagi mereka khususnya yang beragama Kristian. Setiap orang yang percaya mereka akan menyambut sambutan Krismas ini dengan dipenuhi dengan rasa bersyukur, dengan penuh iman dan kasih. Saya berharap perayaan ini berterusan dan aktiviti yang seperti yang ada sekarang ini akan diteruskan untuk memberi pengertian yang mendalam terutama kepada generasi yang lebih muda. Dan mereka sangat bersatu padu dalam menyokong event ini, menjayakan event ini. Festival 4 hari anjuran bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Majlis Gereja-Gereja Sabah dan agensi kerajaan ini dilihat berpotensi meningkatkan Kota Kinabalu sebagai destinasi pelancongan di peringkat dunia. Walaupun berdepan keuangan terhad, Yayasan Sabah terus komited memberi khidmat terbaik dalam membangunkan kualiti modal insan di negeri ini. Pengarahnya, Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata, kekangan itu tidak menghalang pihaknya melaksanakan program-program trust termasuk pembangunan intelek, sosioekonomi dan sosiobudaya.
Tahun ini, 6 pejabat zon Yayasan Sabah di seluruh negeri melaksanakan 84 program teras melibatkan seramai 9,366 peserta, manakala 36 projek kemasyarakatan dilaksana untuk mempertingkat kemajuan pendidikan dan pengurusan kadar kemiskinan. Yayasan Sabah juga mengagihkan tajaan beasiswa, dermasiswa dan pinjaman kepada 1,519 pelajar negeri ini dengan perbelanjaan berjumlah 18.3 juta ringgit. Ini tidak termasuk bantuan lebih RM100,000 kepada 376 pelajar untuk menampung bayaran tambang bas, yuran peperiksaan dan wang saku. Setakat Oktober tahun ini, Yayasan Sabah telah mengutip pembayaran balik pinjaman berjumlah RM3.2 juta. Datuk Sapawi menyatakan demikian pada Majlis Malam Anugerah Kumpulan Yayasan Sabah di Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. Antara yang menerima anugerah ialah bahagian perhutanan Yayasan Sabah, Inoprise Jungle Lodge Sendirian Berhad dan Pusat Kraftangan Sabah. Pada majlis ini, Datuk Sapawi turut mengumumkan bantuan keuangan RM500 kepada kaki tangan Yayasan Sabah. Seramai 35 ketua keluarga yang disenaraikan dalam program e-Kasih di daerah Tenem menerima bantuan menerusi program Bantuan Rumah PBR. Penyerahan kunci rumah berkenaan disempurnakan Pegawai Daerah Tenem, Madiem Layapan di Kampung Liu, Lagu Tenem. PBR merupakan antara usaha kerajaan dalam membantu penduduk luar bandar yang kurang berkemampuan untuk menikmati kehidupan lebih selesa. Ketika berucap merasmikan majlis ini, Madiem berharap lebih banyak peruntukan akan disalurkan menerusi program berkenaan dalam mengurangkan beban hidup keluarga kurang berkemampuan, khususnya di Tenem. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui nyata bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan. Dulu masa kehidupan saya dulu menyumpang tidak selesa. Sekarang saya selesa. Kerajaan kasih rezeki saya. Rumah PBR ni selalu selesa lah. Sebagai penerima rumah PBR ini menambahkan lagi semangat kami untuk berusaha dengan berusaha dan semacam kehidupan kita pun akan berubah. Dari segi apabila kita memiliki rumah sendiri, jadi hati pun akan senang lah. Terima kasih kerajaan bantu kita PBRT. Dulu kita susah. Nasib kerajaan tolong kita supaya kita ada senang sikit sekarang. Tahun ini saja seramai 700 penduduk kampung di Tenem didaftarkan dalam senarai e-Kasih. Daripada jumlah itu 200 pemohon PBR. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Sharmila di Pulau Pinang. Silakan Sharmila. Terima kasih rakan penyampai asli Ismail dari Sabah. Kita mulakan sumbangan berita dari Pulau Mutiara dengan laporan ini. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda akan menyediakan lebih banyak rumah berkonsepkan sewa beli bagi membolehkan penduduk yang berpendapatan rendah di negeri ini memiliki rumah sendiri. Sebagai agensi di bawah Kerajaan Persekutuan, Perda komited untuk menyediakan rumah yang selesa kepada golongan sasar itu. Buat permulaan, 57 unit rumah teras tingkat dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air di Taman Desa Rakyat di Tasik Gelugor, seberang Perak Utara telah siap dan mula diduduki. Biarpun pemaju menghadapi risiko menawarkan rumah sewa beli itu, namun dengan cara itu, Perda dapat memberi peluang kepada ketua isi rumah berpendapatan rendah dan tidak mampu membuat pinjaman bank memiliki rumah sendiri dengan kadar sewa RM80 hingga RM120 sebulan. Pemilik atau penyewa yang telah ditemuduga yang layak, yang mereka akan terus masuk ke rumah yang telah disediakan dengan hanya membayar kadar sewa bulanan tanpa ada apa-apa deposit pinjaman dan sebagainya. Dan kalau mereka mengikuti semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh Perda, termasuk bayaran yang baik dan sebagainya, maka mereka akan layak untuk memiliki terus rumah tersebut selepas tempoh 15 tahun. Kriteria utama pemilikan rumah itu adalah golongan kurang berkemampuan, ketua isi rumah OKU,
bekerja sendiri, ibu tunggal serta mereka yang daif dan memiliki ramai anak. Konsep itu akan diteruskan di beberapa projek lain di bawah seliaan Perda seperti Taman Desa Ara Kuda dengan 200 unit rumah kos rendah. Bagi penerima rumah, konsep pemilikan rumah seperti itu membolehkan kehidupan mereka lebih selesa dan tidak lagi perlu menumpang. Rasa gembira. Yang tu bersyukurlah. Lama tak rumah sendiri kan. Dia dah dapat rumah sendiri ni rasa macam terharu lah. Menumpang rumah tu menumpang 3 tahun lebih pakai 4 tahun lah. Saya kerja pemandu bas. Part time lah ada ni perempuan sihat saya pergi lah. Perempuan saya sakit berpinggang. Kalau dia tak sihat saya tak pergi. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Perda dan Kerajaan Persekutuan kerana bagi diri kesempatan pada saya untuk duduk rumah ni kan. Syukurlah, alhamdulillah. Rasa banggalah, rasa sempurna sikit kan, rasa senang sikit lah daripada dulu-dulu ni. Datuk Syahabuddin berkata pihaknya mendapat sokongan syarikat Jeruk Madu Pak Ali menerusi program tanggungjawab sosial korporatnya dengan menyediakan peluang menjana pendapatan kepada penduduk yang terpilih dengan memproses buah-buahan yang akan dijadikan jeruk. Program itu mampu menjana pendapatan tambahan penduduk sehingga RM600 sebulan. Tambahan RM30 juta diperlukan untuk mengembali kejernihan air pantai Batu Feringgi. Justeru, Majlis Tindakan Persekutuan Negeri MTPN Pulau Pinang akan memohon peruntukan Kerajaan Persekutuan bagi memelihara pantai dan pembaikan kualiti air laut di Batu Feringgi yang menjadi tumpuan pelancong. Pengerusi MTPN Datuk Sri Zainal Abidin Osman berkata peruntukan tambahan itu diperlukan untuk projek fasa kedua membabitkan 1.9 km kawasan pantai. Selain menyelesaikan masalah hakisan pantai, projek itu juga akan menangani masalah pencemaran air laut dan sungai berhampiran. Ini kawasan ini dulu jadi heboh kerana pencemaran air kumbahan, muara yang tersumbat, air-air daripada hotel dan sebagainya masuk ke laut. Jadi inilah yang Kerajaan Persekutuan buat bawah GPS kita baik pulih pantai ini. Ketika ini, fasa pertama projek pemulihan air laut di pantai Batu Feringgi membabitkan kos RM10.8 juta. Projek yang sudah 80% siap itu dijangka selesai pembinaan menjelang Februari tahun depan. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup dari 12.30 malam hingga 3 petang pada 20 Disember ini untuk memberi laluan kepada acara Jambatan Kedua Sendirian Berhad JKSB Ride 2015. Program berbasikal anjuran JKSB dengan kerjasama pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang itu bertemakan kekeluargaan bagi mengutip dana untuk disalurkan kepada tabung kebajikan yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Menurut Pengarah Urusan JKSB Datuk IR Dr. Ismail Muhammad Taib, sejak diumumkan April lepas, lebih 3,000 peserta mendaftar untuk menyertai JKSB Ride 2015. Bagaimanapun, pendaftaran masih dibuka hingga 19 Disember ini. Jarak kayuhan santai kira-kira 40 km itu dijangka mengambil masa 3 jam setengah. Siapa yang nak mendaftar, kiranya kita berharap supaya siapa yang ingin mendaftar boleh mendaftar pada 19 bulan Disember ini di Stadium Batu Kawan pukul 10 pagi hingga pukul 5 petang, dan mereka mendaftar akan dapat terus jersey untuk JKSB Ride ini. Beliau ditemui selepas mempromosikan JKSB Ride di Radio Malaysia Mutiara FM. Sampel DNA Hang Tuah akan diambil di makamnya di Palembang, Indonesia bagi memperkukuh bukti fizikal kewujudan Laksmana Melayu itu ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kerana itu, Kerajaan Negeri Melaka akan membantu usaha yang kini dilakukan Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia IKSEP dan beberapa persatuan sejarah lain. Jelas Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Datuk Osman Mohamad, satu perbincangan khas akan dilakukan bersama Ketua Menteri bagi mendapatkan dana bagi membiayai projek tersebut. Kerajaan negeri saja. Ada banyak badan lain boleh bantu. Kita tunggu Ketua Menteri balik esok, kita bincang dia supaya kita mohon dana daripada badan-badan tertentu. Ada badan yang boleh bantu, insyaAllah.
Beliau menyatakannya selepas merasmikan forum khas Hang Tuah memang wujud di Bandar Hilir, Melaka. Forum yang dihadiri 150 peserta itu dianjurkan selepas terdapat individu yang mempertikaikan kewujudan Hang Tuah sebagai mitos dan cerita dongeng semata-mata. Kecemerlangan pelajar Terengganu memahat sejarah yang membanggakan dalam peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 baru-baru ini mendapat penghargaan kerajaan negeri. Setiap seorang akan menerima insentif RM500 melibatkan peruntukan hampir RM350,000. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman memberitahu ia sebagai penghargaan kejayaan berganda pelajar negeri berkenaan dalam peperiksaan awam sejak beberapa tahun lalu. Bidang pendidikan antara fokus utama kerajaan negeri dalam wawasan transformasi Terengganu Baharu TTB. Tahun ini 700 calon atau 3.38% daripada 21,755 calon PT3 di Terengganu memperolehi semua A, meningkat 2.27% berbanding tahun sebelumnya. Kita nampakkan sekarang ini bahawa dalam prinsip yang prinsip yang ke-8 kita memperkasakan pendidikan ini nampaknya telah mencapai. Dan kita sudah berada di atas track yang betul, on track kita sekarang. Semua pelajar cemerlang tersebut bakal diraikan dalam majlis khas yang diadakan di Stadium Tertutup Gong Badak, Kuala Nerus 31 Disember ini. Bulan lalu, 2,588 murid Terengganu yang berjaya mendapat semua A dalam peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR turut menerima insentif RM500 seorang. Peruntukan RM1.27 juta disediakan bagi tujuan tersebut. Murid yang menerima insentif digalakkan menyimpan dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPNI sebagai persediaan mereka melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT. Bela saudara, buah salak atau nama saintifiknya Salasa adulis, buah yang jarang dijumpai di selatan tanah air terutamanya di Melaka. Sungguh pun begitu, usaha seorang usahawan di Kampung Paya Rumput, Jaya Melaka mengkomersialkan tanaman salak itu harus dipuji kerana ia bukan suatu yang mudah dilakukan. Berbekalkan tanah seluas 1,5 ekar, Muhammad Zawang 43 tahun mula mengusahakan tanaman salak secara sampingan di kebun di belakang rumahnya. Bekerja sebagai guru tetapi tidak menghalang beliau untuk aktif mengusahakan tanaman buah salak secara komersial. Pertama saya tengok salak dari prospek pasaran dia baguslah di Melaka sebab kita tak ada saingan. Kemudian buahnya pun yang kita tanam ni dia tak berapa terlampau kelat. Kalau kita ambil buah tu cukup masak, dia memang sedaplah untuk dimakan segar. Proses penjagaan pokok salak tidak sukar kerana ianya mempunyai daya ketahanan yang tinggi termasuk serangan serangga. Menurut Zaid, buah salak ada pelbagai rasa bergantung kepada warna buah salak itu. Zaid meletakkan harga RM6 sekilogram untuk hasil buah salaknya yang dianggap jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasaran yang mencecah RM10 hingga RM12. Siapa sangka buah salak yang banyak terdapat di Indonesia ini mampu untuk hidup subur di kawasan Sungai Udang Melaka ini. Tanaman buah salak ini jika dikomersialkan mampu untuk memperoleh pulangan yang lumayan disebabkan rasanya yang enak dan lazat. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Sedikit berita sukan. Atlet kurang upaya Felicia Mikat menerima insentif berjumlah RM20,000 daripada Kerajaan Negeri Sabah berikutan kejayaan cemerlangnya pada Sukan Parasian di Singapura baru-baru ini. Atlet berusia 16 tahun itu juga bakal mendapat durian runtuh daripada Kerajaan Persekutuan dianggarkan berjumlah RM40,000 menerusi skim hadiah kemenangan atlet Malaysia Syakam. Anak jati Sabah berasal dari Tambunan ini memenangi pinggan emas dalam acara 100, 200 dan 400 meter sekaligus menjadikan beliau Ratu Pecut Negara bagi Tamasya Para-ASEAN tahun ini. Kontingen negara seramai 314 atlet dan pegawai menamatkan cabaran di Sukan Para-ASEAN ke-8 di Singapura di kedudukan ketiga keseluruhan dengan memperolehi 52 emas, 58 perak dan 37 gangsa. Lebih membanggakan, 12 rekod baru dicipta atlet negara dalam acara olahraga renang dan angkat berat. Baiklah saudara, berita itu tadi mengakhiri Nasional 5 untuk edisi 17 Disember 2015. Dan itu laporan meteorologi menyusul selepas ini bersama pegawainya Nur Adira Muhammad dan saya Muhammad Taufik Mamanoh. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.
Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Anda bersama Map Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Untuk makluman anda, tiada sistem siklon tropika yang dicerap di dalam kawasan pemantauan Map Malaysia buat masa ini. Oleh itu, kita ke paparan satelit. Jika diperhatikan di sini, kelompok awan aktif lebih banyak tertumpu di perairan Selat Melaka, Pantai Timur, di negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini, di mana keadaan ini lazimnya menyebabkan cuaca lembap di kawasan tersebut. Map Malaysia juga telah mengeluarkan amaran laut peringkat pertama yang di Tanah Air Kuning dan juga amaran laut peringkat kedua yang di Tanah Air Jingga, di mana kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga Ahad 20 Disember ini. Dan kerana ini adalah berbahaya untuk aktiviti bot-bot kecil, sukan laut maupun rekreasi laut, termasuk aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Seterusnya, Map Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat Jingga pada hari ini, di mana hujan sederhana kadang-kadang lebat yang sedang berlaku di bahagian barat Sarawak ini dijangka berterusan sehingga Jumaat 18 Disember. Dan keadaan cuaca pada petang ini pula, jika diperhatikan, cuaca lembap lebih banyak tertumpu di bahagian pantai timur serta selatan Pahang buat masa ini. Bagi negeri lain adalah dalam keadaan agak mendung. Di negeri Sabah pula, keadaan cuaca pada petang ini jika diperhatikan, hujan di satu dua tempat tertumpu di bahagian pantai barat. Sementara itu, untuk wilayah Persekutuan Labuan adalah dalam keadaan cerah pada petang ini. Bagi negeri Sarawak pula, jika diperhatikan di sini, di bahagian barat Sarawak masih lagi tertumpu hujan yang dijangka berterusan sehingga esok 18 Disember. Map Malaysia menjangkakan tinjauan cuaca untuk malam ini dijangkakan di semenanjung Malaysia, khususnya di bahagian utara, pantai barat serta selatan Semenanjung akan mengalami hujan berserta ribut petir. Sementara itu, untuk pantai timur pula dijangkakan akan mengalami hujan pada malam ini. Bagi negeri Sabah pula, di bahagian pantai barat, juga pedalaman dan juga Labuan pada malam ini dijangkakan akan mengalami hujan berserta ribut petir. Bagi negeri Sarawak pula, jika diperhatikan, majoriti bahagian di bahagian barat Sarawak akan mengalami hujan berserta ribut petir dijangka berterusan sehingga esok 18 Disember. Sekian dulu Map Malaysia, kita kembali ke Angkasa Puri.